Terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam hormat. Program Jelajah Ramadan yang merupakan program tanggungjawab sosial korporat RTM bagi menyantuni golongan kurang bernasib baik dalam tempoh berpuasa dan juga sambutan Aidilfitri nanti. Di Miri, lokasi penganjuran program kebiasaannya di kampung-kampung, namun penganjuran kali ini diadakan di Auditorium RTM Miri untuk mematuhi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan prosedur operasi standard demi mengekang penularan wabak COVID-19. Untuk perkembangan lanjut, kita terus bersama wartawan Noriza Jau yang kini bersedia dengan laporan. Silakan Noriza. Terima kasih rakan tugas di studio. Salam Ramadan dan selamat petang. Program Jelajah Ramadan Miri FM 2021 kali ini dianjurkan secara sederhana mengikut prosedur operasi standard yang ketat. Bersama saya penerbit program iaitu Encik Joraini Haji Tamin. Ya, selamat petang Encik Joraini. Ya, selamat petang Noriza ya. Selamat petang. Ya, baiklah. Bagaimana penganjuran program kali ini memandangkan kita masih dalam PKPB? Mungkin Encik Joraini boleh jelaskan sedikit kenapa lokasi program ini ditukar? Sebenarnya setelah mendapat arahan dan nasihat daripada pegawai daerah Subis yang juga merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Bencana daerah Subis agar program Jelajah Ramadan ini tidak diteruskan ya demi keselamatan semua pihak dan penduduk kampung dalam membendung penularan wabak COVID-19. Penerima sumbangan kali ini ada seramai 11 orang, semuanya untuk kampung Terahat Bekeno. Dan kali ini oleh kerana kita tidak ke kampung tersebut atas nasihat pegawai daerah, jadi kita buat secara simbolik sahaja, di mana kita hanya menjemput ketua kampung Terahat dan beliau akan mengagihkan kepada 11 orang penerima yang telah dikenal pasti di kampung tersebut. Kalau tahun-tahun sebelum ini kita menghantar bantuan kepada mereka yang memerlukan dari rumah ke rumah ya, dengan rakan-rakan dengan rombongan Jelajah Ramadan, tapi oleh kerana untuk tahun ini kita tidak dari rumah ke rumah tapi secara simbolik saja, iaitu di RTM Miri, dan kita akan panggil ketua kampung sajalah untuk diserahkan kepada anak-anak buah tersebut. Ya, baiklah, begitulah tadi. Sekian, terima kasih kepada Encik Joraini. Baiklah, sekian dulu laporan program Jelajah Ramadan Miri FM kali ini ya. Kembali ke rakan di studio. Silakan. Terima kasih Noriza. Bulan Ramadan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB terutama di Sarawak menuntut masyarakat meluangkan lebih masa di rumah. Kebarangkalian kebakaran boleh berlaku adalah tinggi, baik kebakaran kecil maupun besar. Kupasan lanjut kita bersama wartawan Monica Gary. Silakan Monica. Terima kasih rakan penyampai di studio berita RTM Kuching. Jadi seperti yang anda sedia maklum, ketika ini saya berlintas langsung dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak Tabuan Jaya Kuching. Jadi seperti yang kita semua tahu, ketika bulan Ramadan ini dan musim perayaan, risiko berlakunya kebakaran terutama yang melibatkan penggunaan dapur adalah tinggi dalam menyediakan juadah dan juga sebagainya. Jadi untuk mengupas lanjut mengenai perinciannya, kita bersama dengan pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak, Tuan Khairuddin Rahmat. Baiklah Tuan, boleh kongsikan mengenai statistik kebakaran di bulan Ramadan atau bulan puasa? Okey, alhamdulillah kita melihat apabila berlakunya aktiviti pertama kali Ramadan dan berdasarkan pada rekod jabatan, panggilan kebakaran melibatkan kebakaran rumah ni adalah meningkat sedikit. Walaupun perbandingan yang kita lihat pada tahun 2018, 19 dan 20 dan semasa tahun lepas tahun 2020 bila berlakunya pandemik COVID ni, kebanyakan penghuni berada di rumah dan aktiviti masak memang meningkat, dan pada jangkaan kita memang akan berlakunya kebakaran. Dan bila kita melihat dalam konteks bulan Ramadan ni, kadang-kadang aktiviti memasak pada waktu subuh, waktu pagi, di mana keadaan tukang masak ni lah, mana si rumah yang masak dalam keadaan masih lagi kata orang
tidak rasa sedar tak sedar ni kadang-kadang berlaku kesilapan dan ini boleh menjadi punca kejadian kebakaran dan pihak Jabatan Bomba akan meningkatkan tambah program advokasi dan juga program engagement dengan masyarakat untuk kita minta semua ketua-ketua balai mengadakan engagement secara melalui media massa dan juga tambah kali pihak RTM lah. Kan musim puasa ni Tuan, adakah kekerapan yang berlaku adalah melibatkan kebakaran yang besar ataupun kekerapan berlaku kebakaran yang kecil sahaja? Kalau kita lihat statistik seluruh negeri Sarawak berlaku kebakaran, tapi apa yang saya nampak adalah kebakaran ini mungkin ada hikmah di sebalik PKP ini, maknanya api pada peringkat awal telah dikesan oleh penghuni rumah ataupun jiran dan tindakan pemadaman mereka, dan bila pasukan bomba dipanggil hadir ke tempat kejadian, api ini dah padam. 5 minit pertama penting dalam kes kebakaran. Kalau 5 minit pertama kita menentukan sama ada api ini besar atau kecil adalah tindakan kita. Dan bila kesedaran di kalangan masyarakat ini meningkat dan juga pemilikan alat padam api. Contohnya kita dah laksanakan program satu rapi, satu rumah satu alat padam api, dan timbul kesedaran di kalangan masyarakat, dah mula mereka membeli ini dan program celek suri. Dan saya mengharapkan masyarakat dapat beri perhatian perkara inilah, mana sensitif, kerana 3P tadi, precaution, prevention and protection kena laksanakan oleh kita sendiri. Biar kita jadi juara, bukan orang lain. Okey, baiklah Tuan, mengenai perkongsian tersebut. Jadi untuk itu saja dapat saya kongsikan langsung daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak. Kembali kepada rakan penyampai di studio Berita RTM Kuching. Silakan. Baik Monica, terima kasih. Lazimnya suasana di tebian Kuching meriah dengan penganjuran aktiviti dan kehadiran pengunjung terutama pada hujung minggu. Namun tinjauan kru RTM mendapati keadaan lengang, sunyi dan sepi dengan bilangan pengunjung yang berkurangan. Menurut Ang Yau Kok, beliau hampir 20 tahun menjual minuman dan makanan ringan di tebingan Kuching. Melihat keadaan ekonomi sekarang, perniagaan beliau tetap beroperasi seperti biasa dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang disediakan kerana ia merupakan punca pendapatannya. 现在真的很没有人了，不管星期六或者是普通日子都是没有什么人了因为疫情的关系了然后就是我们也是照样开了是能够做多少算多少，就是这样啊。Setakat ini bila musim hujung minggu pengunjung pun kurang. Tapi ada juga pengunjung yang tidak mengikut SOP. Ada yang tapi rata-ratanya mengikut SOP lah, memakai face mask lah. Sementara itu, bagi Rashidah Saibi, beliau juga bimbang dengan keadaan kes yang semakin meningkat ketika ini. Namun, SOP antara langkah pencegahan yang paling mudah dilakukan oleh setiap masyarakat sebagai pencegahan jangkitan COVID-19. Kami dengan Mak Mek datang pasar lah, nak prepare pakai raya sikit. Kita kena follow SOP lah untuk memastikan kita dapat beraya dalam keadaan yang selamat. And saya asyik menjejaskan orang lain lah. Kita masing-masing memang kena beri kerjasama. Jadi bila kita beri kerjasama, masing-masing dapat menjaga diri kita pun lah. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa kedua yang bakal bermula esok menyasarkan seramai 929,435 penduduk di Sarawak menerima vaksin. Pengarah Kesihatan Sarawak Dr. Chin Zin Hing berkata program tersebut akan dimulakan di bahagian Sibu dengan 924 orang dijangka menerima vaksin di stadium tertutup Sibu. Dalam sidang media COVID-19 di Kuching, Dr. Chin menambah program tersebut dijangka diteruskan di bahagian Kuching, Serian, Sri Aman, Betong, Kapit, Mukah dan Miri secara serentak pada 23 April atau Sabtu depan. Ia diikuti dengan bahagian Semerahan, Bintulu dan Limbang, manakala Sarike pada 30 April. Menurut Dr. Chin, sepanjang tempoh berkenaan, sebanyak 13 buah pusat vaksinasi akan beroperasi
lokasi di seluruh Sarawak bagi melaksanakan program imunisasi berskala besar itu. Tambahnya lagi, penerima vaksin fasa kedua yang terdiri daripada golongan berisiko tinggi termasuk warga emas akan menerima janji temu melalui aplikasi MySejahtera dalam tempoh 2 minggu sebelum tarikh vaksinasi. Jelas Dr. Chin, bagi mereka yang mengesahkan kesanggupan untuk menerima vaksin tersebut, mereka dinasihati untuk hadir di tempat yang telah ditetapkan dalam aplikasi berkenaan. Selama 38 pendatang asing tanpa izin parti yang cuba memasuki negeri ini melalui lorong tikus telah diarah berpatah balik ke negara asal. Kesemua parti terbabit berjaya dikesan dalam operasi benteng sejak 8 April lalu. Markas Divisyen Pertama Infanteri Malaysia dalam kenyataan media mendedahkan dalam tempoh itu kes yang mencatatkan angka tertinggi adalah di sektor Tebedu, iaitu pada 12 April lalu melibatkan 11 parti termasuk seorang bayi perempuan berusia 9 bulan. Sementara semalam sektor Lubuk Antu telah menahan dan mengusir 8 parti ketika sedang berjalan kaki menuju ke arah sempadan. Dalam kenyataan sama turut dilaporkan pelbagai alasan dan taktik digunakan parti untuk menyelinap masuk ke Malaysia, antaranya atas desakan hidup impak daripada pandemik wabak COVID-19 selain faktor menyambut bulan Ramadan. Sekian berita dari Sarawak, kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan.